yamna'hu dzalikal qaul minaz zunub, tidak seseorang itu dikirakan ikhlas mengucap la ilaha illallah, melainkan apabila dia mengucap kalimah la ilaha illallah itu ia ini mengumpat orang, mengata orang, memaki orang, ini tidak memberi manfaat. Mata memandang maksiat, ini tidak boleh memberi manfaat kerana ia tidak ikhlas mengucap kalimah la ilaha illallah. Kalau dia ikhlas, dia akan meninggalkan segala dosa. Oleh sebab itulah para alim ulama menyebut, menerusi beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, katanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la ilaha illallah samanul jannah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la ilaha illallah thamanul jannah. La ilaha illallah itu ialah harga bagi syurga. Saman. Kalau kita tanya kam saman, berapa harga? Atau berapa harga? Jadi samanul jannah. Dan la ilaha illallah itu juga miftahul jannah. Dalam satu riwayat yang lain, la ilaha illallah miftahul jannah, iaitu la ilaha illallah itu adalah anak kunci syurga, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bazzar rahimahumallahu ta'ala. Kalau kita nak buka rumah, kita ada anak kunci. Kalau anak kunci kita itu, dia ada gigi-gigi dia. Setiap kunci dia tak sama. Kalau semua sama, semua orang boleh buka rumah orang, boleh buka kereta orang. Kunci semua tak sama. Motor, kunci semua tak sama. Oleh sebab itulah Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala telah menghuraikan hadis Nabi SAW yang telah kita bacakan sebentar tadi, la ilaha illallahu miftahul jannah, bahawa Nabi SAW bersabda, la ilaha illallah itu anak kunci syurga. Bila anak kunci ini la budda lahu minal asnan, dan tiap-tiap anak kunci dia ada gigi-giginya, sehingga boleh kita membuka pintu. Sehingga kita boleh membuka pintu. Jadi apakah gigi dia? Anak kunci syurga la ilaha illallah ini, kuncinya ada la ilaha illallah, tapi gigi-giginya apa? Yang pertama, bagi orang yang mengucap kalimah la ilaha illallah walaupun di akhir hayatnya, ia mestilah memenuhi anak kunci ini dan dia ada gigi-giginya, baru boleh masuk syurga. Yang pertama, lisanun zakirun tahirun minaz zunubi. Lisanun zakirun, lidah yang sentiasa berzikir. Lidah yang berzikir ini tahirun minaz zunub, ianya suci daripada dosa. Kalau kita amalkan bermula daripada sekarang, lidah yang berzikir, kemudian bersih daripada dosa, besok akhir hayat insya-Allah Allah permudahkan mengucap la ilaha illallah. Walaupun kuat beratit sekarang ni, tapi dia buat dosa, barangkali mungkin payah nak mengucap la ilaha illallah di akhir hayat. Kita kata pak cik tu payah sangat nak mengucap, tapi ahli tarekat, zikir sana zikir sini, sekadar berzikir, mengambil bai'ah zikir, tetapi tak tahu cara berzikir, tidak memberi manfaat. Lepas berzikir, makan banyak. Kadang-kadang orang seronok duduk majlis zikir ni sebab makan macam-macam, dengan kambingnya, dengan apa semua, dengan nasi Arab. Kenapa? Zikir tu kerana dia ada. Jadi seronok jumpa kawan-kawan. Bukan zikir yang merasa gerun kita kepada Allah.
gerun kita melakukan dosa, bukan berzikir yang merasakan semakin hampir diri kita kepada Allah. Lepas berzikir mengata orang, waktu makan bercakap benda-benda lara, hadza la yanfa, ini tidak memberi manfaat. Tapi majlis zikir yang mana guru yang mursyid mengajarkan bila kita berzikir, zikir macam mana? Kamu berzikir la ilaha illallah, maka kena jaga diri kamu daripada melakukan dosa. Kalau kamu berzikir tapi tidak bersih daripada dosa, kamu dusta. Allah tidak izinkan nanti kamu mengucap kalimah la ilaha illallah di akhir hayat. Tapi kalau kita bersihkan daripada sebarang dosa dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubata 'abdin zalimin, sebagai taubat orang yang zalim, la yamliku li nafsihi darran wala naf'a. Mana Allah Subhanahu wa taala yang boleh memberikan mudarat, Allah Subhanahu wa taala yang boleh memberikan manfaat. Maka Allah Subhanahu wa taala kalau berikan kita manfaat hasil daripada kita bertaubat kepada Allah, alhamdulillah. Maka Allah berikan manfaat kepada kita. Kita minta kepada Allah taala supaya Allah mengampunkan segala dosa kita. Lisanun zakirun tahirun minaz zunub. Minaz zunub seperti wal ghaibah, seperti mengumpat. Tinggalkan. Kalau berzikir kuat, Pak Haji ni kuat berzikir, tapi maki pun kuat. Begitu. Ada setengah orang kuat zikir, dia rasa dia ni adalah pilihan Allah. Dia nak maki orang, mentanglah dia mempunyai tarikat yang banyak, nanti dia maki orang, dia cerca orang. Ini tidak boleh, tidak memberi manfaat. Kita masuk tarikat bukan nak rasa kita bangga, bukan kita masuk tarikat kita ni rasa kita ni ada silsilah zikir sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni rasa kita yang terbaik. Itu tak betul. Kita mengambil zikir supaya kita rasa hampir kepada Allah, supaya kita ini membersihkan diri pada dosa. Kita ni tidak lagi mengumpat-ngumpat orang, tak mengata-ngata orang, tak memaki orang. Ini bagus. Ini ketika bai'ah mengambil zikir tersebut, guru yang mursyid mengajarkan, setelah kamu mengambil zikir daripada aku dan berjanji jagakan kalimah la ilaha illallah, ini dia rukun-rukunnya. Itu nama bai'ah. Setelah kamu berbai'ah, maka kamu tidak boleh khianati bai'ah tersebut. Kalau kau khianat bai'ah ini, bermakna kamu telah menjadi orang munafik. Tujuan bai'ah bukan sekadar kita mengambil ijazah, mengambil bai'ah. Ijazah lain, bai'ah lain. Bai'ah ialah taat setia dan tidak akan mungkir janji dengan bai'ah tersebut. Itu makna orang bai'ah. Seperti orang jual beli, bai'ah diambil dari kalimah ba'a yabi'u bai'. Contohnya kita jual beli, maka kita ada ijab dan qabul dan ada syarat-syaratnya. Kalau begini-begini kita boleh pulang semula, kalau begini-begini kita zikir. Ianya adalah kesan daripada zikir yang khusyuk sehingga badan bergerak. Bukan daripada awal dia bergerak. Bukan daripada awal dia bergerak, tetapi kerana ia merasakan seronoknya dan kelazatan berzikir sehingga menggerakkan badannya kerana terlampau seronok, yang disebut infiali minaz zikir. Iaitu kesan daripada kekhusyukan berzikir sehingga badan ini bergerak. Peringkat awal hanya mengikut perjalanan nafas, supaya kita ini dapat membersihkan segala kotoran yang ada di dalam hati kita, iaitu perjalanan nafas, supaya nafas kita ini sentiasa berzikir dan seluruh badan kita ini adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesan daripada seluruh darah-darah dan sendi ini berzikir sehingga menyebabkan badan ini bergerak, bukan pada awalnya bergerak. Ini dalam kaedah zikir yang disebut oleh para alim ulama. Jadi pada awal dah bergerak, jadi seronok-seronok, dia bukan khusyuk. Jadi kadang-kadang boleh jadi orang joget lembak. Boleh begitu. Cuba tengok setengah orang ni main-main. Bila berdua boleh begitu-begitu, boleh begitu-begitu. Jadi ini main-main zikir, bukan zikir betul-betul.
Boleh Allah 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 begitu. Jeffrey Allah Allah begitu. Allah Allah. Ini main-main dengan nama Allah. Kena betul-betul. Oleh sebab itu bagaimana Allah nak berikan kepada seseorang itu dapat menuturkan kalimah la ilaha illallah di akhir hayat, dalam dunia pun dia bukan berzikir kerana Allah. Setengah pula ada lelaki perempuan, mula-mula lelaki, kemudian pusing, makcik ni pula pusing sana, lama-lama campur lelaki perempuan. Pun ada zikir. Mula-mula perempuan sana, lelaki, lama-lama habis lah. Tirai-tirai pun habis. Lelaki pula dengan makcik ni pula berzikir. Jadi banyak berlaku. Seronok dengan bini orang. Saya hingga kata tak apa, terpancarnya nur. Ini di antara ajaran sesat yang membawa fitnah kepada ahli zikir. Kepada ahli zikir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Khusyuk dan bersih daripada hasad dan khianat. Itu rukun yang kedua, iaitu gigi yang kedua. Dan yang ketiga, batnun tahirun minal haram wa syubhat. Perut ini mestilah bersih. Daripada apa? Daripada benda yang haram dan syubhat. Itu sebab orang berzikir, makan pun kena jaga. Gitu. Ada orang berzikir tak makan daging, bukan dia mengharamkan daging. Bukan mengharamkan daging. Dia tak makan daging kerana dia takut daging ini melekat celah gigi. Bila dia makan daging melekat di celah gigi, dia akan mengeluarkan bau busuk. Tadi kita makan daging, kemudian kita berzikir sampai ke petang, walaupun kita sugi, kadang-kadang dia ada melekat di celah gigi, ianya berbau busuk. Oleh sebab itu bila makan daging menyebabkan mulutnya berbau busuk, tidak disukai oleh malaikat kiramil bararah, nama dia. Malaikat yang mulia, yang terpuji si Allah Ta'ala, yang dinamakan malaikatul bararah ni, kiramil bararah, yang diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada ahli zikir dan juga orang yang baca Quran. Khusus malaikat yang bernama kiramil bararah. Jadi malaikat ini dia suka benda wangi. Apabila mulut ini tidak wangi, maka malaikat ini akan menjauhkan dia. Oleh sebab itu dalam Islam, bila kita nak berzikir, nak baca Quran, disunatkan kita bersugi. Disunatkan kita bersugi. Bukan tadi kena nasi urus mandi, urus apa semua, nasi Arab ni, kena kambing lah apa semua, kemudian berzikir. Mulut berbau, malaikat tidak suka. Malaikat tak suka. Dan apabila makan daging menyebabkan naiknya nafsu. Bila naiknya nafsu menyebabkan tumpuan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu akan menjadi berkurang. Oleh sebab itu mengikut dalam zikir bukan mengharamkan dia makan daging, tetapi kerana ada sebab-sebab tertentu. Sebab-sebab tertentu dalam ilmu zikir. Orang yang berzikir ni, terutama dalam dia berkhalwah ataupun bersuluk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, berjalan nak menuju kepada Allah, biar ianya betul-betul bersih gitu. Pastikan perut ini bersih daripada benda haram dan benda syubhat. Wa jawarihu mashghulatun bil khidmah. Dan anggota badan ini hendaklah sibuk, disibukkan dengan berkhidmat, beribadat. Tahiratun minal ma'asi, dan anggota badan ini juga mestilah ianya bersih daripada sebarang maksiat. Sebarang maksiat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang terdapat dalam beberapa riwayat tentang kelebihan la ilaha illallah. Dan terdapat satu riwayat yang diriwayatkan daripada kebanyakan di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebut man qala la ilaha illallah min qalbihi khalisan wa maddaha bit ta'zim kaffarallahu anhu arba'ata alafi dhanbin minal kabair
barang siapa yang mengucap kalimat la ilaha illallah dalam keadaan la ilaha illallah mukhlishan, ikhlas, wa maddaha, dan memanjakan la ilaha illallah, la ilah, menafikan tiada yang disembah yang sebenar illallah, melainkan Allah, wa maddaha bit ta'zim, dan memanjangkan kalimah la ilaha illallah, memanjangkan dengan berniat mentakzim, mengagungkan Allah. La ilaha illallah, dalam keadaan mentakzimkan Allah, mengagungkan Allah. Sehingga dalam ilmu tajwid pun la inilah maddut ta'zim. Dalam ilmu tajwid pun disebut maddut ta'zim, iaitu mad ini kerana dia mengagungkan, membesarkan Allah sehingga boleh dipanjang sampai 6 harakat. Disebut sebagai maddut ta'zim. Setengah kitab tajwid disebut maddul mubalaghah. Maddul mubalaghah. Asalnya mad jaiz munfasil, tetapi dinaikkan kedudukannya berbeza dengan kalimah yang lain kerana terdapat lafzul jalalah, iaitu nama Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama tajwid menyebut maddut mubalaghah ataupun maddut ta'zim. Di dalam ilmu zikir, kita hendaklah memanjangkan kalimah la itu panjang dalam keadaan kita berniat mengagungkan Allah dan mengesakan Allah. Apa kelebihannya? Kaffarallahu anhu, nasib Allah Subhanahu wa taala hapuskan daripadanya 4,000 zambin minal kabair. Itu Allah hapuskan dosa sebanyak 4,000 dosa daripada dosa-dosa besar. Maknanya selepas itu dia akan bertaubat. Orang ni bila dia mengagungkan Allah, maka dia akan bertaubat kepada Allah. Selepas berzikir ni dia akan jadi orang yang baik, orang yang soleh. Oleh sebab itu Allah ampunkan dosa. Tapi kalau kita zikir la ilaha illallah, macam mana nak panjang? Jadi macam mana dia nak mengagungkan Allah dalam zikir? Oleh sebab itulah di dalam kitab yang terkenal yang bernama Al-Azkar li Imam Nawawi, dalam bab kelebihan la ilaha illallah, terdapat juga riwayat wa maddaha, maka hendaklah dipanjangkan. Wa maddaha, dan dipanjang kalimah la ini lit ta'zim, dalam keadaan mengagungkan Allah. Oleh sebab itu kalau kita berzikir, biar zikir la ilaha illallah. Oleh sebab itu dalam ilmu zikir permulaannya begitu. Permulaannya begitu. Walaupun dalam ilmu-ilmu tarikat ni dia berbeza-beza dari sudut pernapasan. Dari sudut pernapasan. Ala kulli hal, dalam keadaan apapun kita mulakan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dalam keadaan mesti rasa begitu, mentakzim, mengagungkan Allah. Kaffarallahu anhu. Bila betul-betul kita ikut perjalanan nafas ketika berzikir, dia akan rasa kelainan. Mesti ada kelainan, iaitu kita memukul segala kotoran yang ada dalam hati ini sehingga dia jadi bersih. Sehingga datang perasaan, rasa gerunnya kita tentang kebesaran Allah, kehebatan Allah, mengenangkan bagaimana berhadapan dengan Allah dengan membawa segunung dosa yang banyak ini. Adakah Allah ampunkan dosa kita ataupun tidak? Oleh sebab itu dia akan jadi orang yang bertaubat. Kalau dia makan pun lepas tu tak apa selera makan. Tapi kalau Ustaz Lias lepas zikir lebih 2 pinggan makan. Ini mana zikir ni sekadar di mulut, sekadar di mulut. Waqila, ada ulama menyatakan bila kita berzikir sedemikian rupa, illam yakun lahu 4,000 zambin, kalau dia tidak ada dosa sebanyak itu, yughfaru min zunubi ahlihi wa jiranihi, sehingga Allah ampunkan ahli keluarga dia dan jiran. Sehingga Allah limpahkan kelebihan zikir itu
bukan setakat ahli keluarga, jiran-jiran dia, sehingga mengubahkan keadaan. Ini betul-betul wali Allah. Ini betul-betul wali Allah. Tuan guru ni duduk dalam satu tempat, jiran-jiran menjadi orang yang soleh. Allah peliharakan tempat tinggalnya dan kawasan itu daripada penyakit, daripada bencana. Allah muliakan ahli zikir. Ni orang zikir. Tapi kalau buat zikir dalam rumah ni, keliling sana rumah kena rompak, kena pecah rumah, sana pula kaki ragut, sana pula ramai orang yang isap ais ni, makan ais ni, geng-geng isap dadah. Ini zikir kawasan itu tak ada manfaat. Seolah-olah Allah tidak menurunkan barakah, kerana ianya tidak mengikut kaedah zikir yang sebenar. Ini disebut oleh para alim ulama dalam memahami zikir. InsyaAllah kita berzikir dengan sebenar, Allah subhanahu wa ta'ala permudahkan kita ketika menghadapi sakratul maut, menyebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hayat kita nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, la ilaha illallah. Oleh sebab itu Nabi SAW telah bersabda, yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qila lahu, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya kepadanya, ya Rasulullah, hal lil jannati samanun? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah syurga itu ada harganya, nak boleh kita belikan? Qala na'am. Jadi Nabi SAW bersabda, ya, iaitu la ilaha illallah. Perbanyakkan menyebut la ilaha illallah. Begitu juga disebut oleh para alim ulama, barang siapa yang memelihara 7 kalimat ini, maka ianya mulia di sisi Allah Ta'ala dan mulia di sisi para malaikat. Allah ampunkan dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan. Wa in kana misla zabadil bahri, sekalipun seumpama buih di lautan. Mana buih di lautan ni, bila dipukul oleh ombak dia pergi sini, dipukul oleh ombak dia pergi sana. Ini menunjukkan dosa kecil. Wa yajidu halawatat ta'ah, dia akan mendapatkan kemanisan taat. Wa takunu hayatuhu wa mamatu khairan lahu, insyaallah matinya dan hidup dia akan diberikan kebaikan oleh Allah. Doa ni biasa kita dengar apa imam-imam dahulu. Tu imam dulu-dulu rajin baca doa ni. Tu imam dulu-dulu. Tu imam sekarang ni dia ringkas-ringkas. Zikir lepas semayang pun sekarang tak boleh panjang-panjang, sebab orang cepat boring. Masjid kita ni masih kekal. Tu imam besar je panjang. Kalau imam lain, tadi imam lain pendek ya. Habis Allahu Akbar baca doa. Imam besar kita yang baca panjang, imam lain begitu juga di surau-surau, di masjid-masjid. Setengah-setengah tu imam langsung tak baca zikir, langsung tak berzikir. Di antara amalan yang disebut oleh para alim ulama, ada yang katakan ini hadis ianya dhaif, ada yang mengatakan hadis ini telah dikuatkan dengan beberapa riwayat-riwayat yang lain, iaitu di antaranya an yaqula, iaitu bismillah, alhamdulillah, astaghfirullah, insyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita nak mulakan dengan apa-apa perkataan supaya Allah memberikan kemudahan kepada kita, semuanya akan jadi baik. Bismillah. Wa an yakuna ba'dal faragh min kulli syai'in alhamdulillah. Habis saja selesai buat apa-apa pun alhamdulillah. Walaupun kita makan, bismillahirrahmanirrahim, habis alhamdulillah. Kita apa pun buat bismillah, ujung alhamdulillah. Tak kira apa pun benda yang kita buat, benda baik. Kakak-kakak, makcik-makcik, mula masak bismillah, selesai semua alhamdulillah. Jarang ujungnya alhamdulillah. Dah siap masak, boleh makan, boleh makan. Boleh makan.
Dah siap dah. Tadi panjang bismillahnya dengan berselawat. Allahumma salli ala Muhammad. Niat. Bila berselawat ni, makan sedap. Bukan berselawat Allah turunkan berkat. Ustaz kalau nak sedap makan, masak yang kita masakkan, nanti banyak selawat. Alhamdulillah, bagus. Kita niat makanan itu sedap kerana selawat. Sepatutnya kita berselawat supaya diberkati oleh Allah. Bila anak kita makan makanan tersebut, Allah berkatkan dia. Kalau suami kita makan, ianya Allah berikan keberkatan. Supaya Allah memberikan keberkatan sehingga dengan makanan tersebut kita ni sihat dan segar mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Dah habis masak, Alhamdulillah. Jeffrey bawa kereta, mula baca doa panjang-panjang, takut aksiden. Tapi bila sampai satu tempat, dia kata lapar lah, tak makan lagi. Kita sudah lupa, Alhamdulillah. Oleh sebab itu ulama menyebut kalau dikekalkan permulaan baca bismillah, maka Allah muliakan dan mereka muliakan, dan juga walaupun dosanya sebanyak buih di lautan Allah ampunkan, dan dia akan mendapatkan kemanisan taat kepada Allah, dan adalah kehidupannya dan matinya baik insya-Allah. Allah pemudahkan sebab kita sering membaca bismillah, habis saja selesai alhamdulillah. Alhamdulillah. Oleh sebab itu selepas kita habis mengaji, kita mau baca alhamdulillah. Baca doa. Ada setengah orang dia tak nak baca doa lepas mengaji. Lepas mengaji kita baca doa alhamdulillah. Selesai. Idza jara ala lisanihi laghun aw amalu su'in qalla aw kasur. Dia menyebut astaghfirullah. Bila terlanjur lidah ni bercakap benda yang larang ataupun menyebut benda-benda yang ataupun melakukan perbuatan yang tidak baik di sisi Allah Ta'ala walaupun sedikit, maka cepat-cepatlah menyebut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Siapa boleh buat ni, Allah muliakan. InsyaAllah bila mati pun khair dia. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tersalah dia sikit, astaghfirullah. Walaupun sedikit, qalla, apatah lagi kasura kalau banyak, walaupun sedikit, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang ketiga, itu yang ketiga. Yang keempat, apabila nak melakukan sesuatu, maka kita akan sebut selepas menyebut, abang besok ini jemputan kenduri sebab saya nak mengerjakan haji. Kita kata datang insya-Allah. Datang insya-Allah. Kalimah insya-Allah. Insya-Allah jika Allah kehendaki, jika Allah redakan, jika Allah sukakan aku. Bila kalimah insya-Allah, jika Allah kehendakikan. Insya-Allah idza radiyallah, apabila Allah redha. Idza insya-Allah idza ahabballah, kita merasakan bila kita dapat pergi tersebut, Allah sayang kepada kita. Allah sayangkan kita ini melakukan kebaikan. Allah redakan kita supaya kita ini buatlah benda yang baik. Insya-Allah idza aradallah, apabila Allah menghendaki, Allah tunjukkan taufik kepada kita. Oleh sebab itu bila kita sebut insya-Allah, kita dapat pergi ini mana Allah cukup suka kita mengeratkan hubungan silaturahim. Allah Subhanahu wa taala suka kita ini mengikut apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita hadir jemputan, dan seumpamanya itu yang dimaksudkan insya-Allah. Insya'a, kalimah sya'a memberi maksud ahabballah. Insya-Allah, insya'a bermakna in radiyallah, jika Allah redha. Mana Allah redha kepada kita. Insya-Allah saya hadir kuliah subuh. Insya-Allah mana Allah redha. Bila kita sampai merasakan kita seronok kerana Allah redakan kita, maka kita memuji Allah. Macam mana kuliah subuh? Insya-Allah hadir. Saat ada kuliah subuh, insya-Allah. Dapat kuliah subuh,
mana Allah redha dan Allah suka. Kita dapat sama-sama menuntut ilmu, kita memanjatkan kepujian kepada Allah. Itu bermakna insya-Allah. Oleh sebab itu ulama menyebut kalimah insya-Allah terangkum di dalamnya iaitu kalimah radiyah wa ahabba. Radiyah. Kita faham bila sebut insya-Allah, ustaz kata, ustaz jemputlah hadir insya-Allah. Bila hadir insya-Allah, pertama apabila Allah menghendaki dan apabila Allah redha dan Allah suka. Maka kita pun Allah suka kepada kita, Allah sihatkan tubuh badan. Allah sukakan kepada kita melakukan kebaikan, Allah lorongkan dan permudahkan melakukan kebaikan. Itu Allah redha kita. Kita bersyukur kepada Allah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allahu akbar. Besarnya maksud insya-Allah. Insya-Allah. Dan yang kelima, idza istaqbalahu makruhun, bila perkara yang tidak baik berlaku kepada kita, yang kita tak apa terima oleh nafsu kita, tapi itu sudah qada dan qadar Allah, kita tidak ada daya dan upaya, hanya kita menyebut la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya illa billahil aliyyil azim, melainkan dengan ketentuan Allah. Illa billah, illa bi qada'illah, illa bi qadarillah, illa bi aunillah, illa bi qudratillah, melainkan dengan sudah ditentukan oleh Allah. Bila Allah tentu ada yang baik Allah berikan, ada yang terlebih baik, ada yang terlebih sempurna. Jiwa kita tidak boleh menerima, tetapi Allah akan gantikan yang lebih baik. La haula wala quwata illa billah, billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang baca billahil aliyyul azim, billahi. Sebab itu sebut baca billahi berbaris bawah. Al-aliyyi, sifat Allah. Apa sifat Allah? Al-ali, maha tinggi. Apa sifat Allah tadi? Al-azim, yang maha agung. Sifat Allah, Allah, Allah. Oleh sebab itu kita bila menyebut Allah, maka kita hendaklah mengagungkan Allah. Jangan kita nisbahkan Allah dia. Ada orang ni kadang-kadang sebut dia tu ciptakan kita. Apa tujuan dia ciptakan kita? Bolehkah kita nisbahkan Allah dia? Bolehkah kita nisbahkan Allah itu dia? Dia ciptakan kita ni apa tujuan? Mengajar ilmu tauhid. Tetapi kita sendiri tidak mengagungkan Allah. Apa tujuan dia ciptakan kita? Bolehkah kita cakap begitu dengan Allah? Oleh sebab itu Allah diajarkan kita dengan mengucap kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allah itu ialah al-ali, tinggi, al-azim. Kita kena beradab dengan menyebut kalimah Allah. Oleh sebab itu Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu jalla jalaluh. Kita kena faham dalam sudut bahasa Arab dan kita kena mengaji dengan orang yang faham bab agama. Ada orang mengajar tauhid macam bagus dia mengajar tauhid, dia sendiri tidak mentauhidkan Allah. Dia sendiri tidak mengagungkan Allah. Mengajar kitab hikam, dia sendiri tak kenal siapa Allah. Oleh sebab itu dia. Begitu juga menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata. Siapa dia? Dia ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita mengagungkan Allah, Allah pandang kita dengan rahmat. Kalau orang besar-besar, kita beria panggil Datuk, Datuk Seri, Tan Seri. Kalau Puan, Puan Seri, Datin. Cuba kita tak panggil Datin, ubah muka dia. Kalau jenis yang nak dipanggilkan dia Datuk, nak dipanggilkan dia Tan Seri, ubah. Tan Seri ni bukan saya dapat, Agung yang bagi. Kena hormat yang Tuan Agung. Panggil saya Tan Sri. Kalau panggil Cik, dia tak peduli. Dia nak supaya nama dia dipanggil Datuk, dipanggilkan Tan Sri. Tetapi bila dia panggil Allah, boleh panggil dia. Bila dipanggilkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panggil dia berkata, "Hai, kamu tidak hormat Allah, tidak hormat Nabi sallallahu alaihi wasallam." Bagaimana Allah nak permudahkan kita menyebut kalimah la ilaha illallah,
di akhir hayat kita nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Yang keenam, idza asabathu musibatun. Bila kita ditimpa musibah, cepat-cepat menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua orang faham benda ni, tetapi dari sudut praktikalnya bukan senang. Inna lillah, sesungguhnya kami ini, lillah ialah milik Allah. Milik Allah. Lillah itu ialah li milkillah. Bila milik Allah, Allah boleh ambil bila-bila masa. Kita ini adalah milik Allah. Sihat yang ada milik Allah. Allah boleh ambil sihat kita. Hidup yang ada sekarang ni adalah milik Allah. Allah boleh ambil nyawa kita. Semua kita ni adalah berada dalam keadaan marhunah, dalam keadaan nafsul marhunah, iaitu jiwa yang digadaikan. Itu adalah milik Allah. Kita tebuskan dengan amalan kita dan akan diambil boleh semula oleh Allah Ta'ala. Maka kita hendaklah menebuskan dengan amalan-amalan yang soleh. Bila kita menyebut inna lillah, sesungguhnya kami ini lillah, milik Allah. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kami ilaihi ilallah. Ilaihi ilallah raji'un, pasti kembali. Ini disebut dalam bahasa Arab jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ialah jumlah yang ada isim dua-duanya. Contohnya kita bagi ayat Muhammadun qaimun. Muhammad itu berdiri. Maknanya betul-betul berdiri. Dia tetap diri. Diri. Maka kita buat ayat Muhammadun qaimun. Apabila kita membaca inna lillahi raji'una, sesungguhnya kami ini pasti kembali dan tetap bila dikembalikan. Tak balik-balik dah. Bila kita baca sekarang ni, orang meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila kita kena musibah, kita menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengingatkan kepada kita, pasti kita kembali, dah kembali takkan balik-balik dah. Kembali ke Allah, takkan balik-balik. Rasa-rasa macam mana kakak sekarang ni, kalau baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali ni kepada Allah, takkan balik dalam dunia dah. Takkan balik dah. Maka bila dia menyebut kalimah tersebut dan dia faham apa yang disebut, terutama merasakan keenakan memahami dalam bahasa Arab jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Apabila kita belajar bahasa Arab, mubtada dengan khabar, Muhammadun qaimun, Muhammad itu berdiri, maknanya betul-betul dia berdiri dan dia tetap berdiri. Jadi ayat yang bila kita baca, mana-mana kita jumpa dalam Quran, alhamdulillahi rabbil alamin, menunjukkan memang tetaplah Allah itu terpuji dan sentiasa Allah itu terpuji. Sebab alhamdulillah. Jadi bila kita ada kepahaman sedikit dalam kaedah bahasa Arab, dia ada kelainan kita punya pengetahuan dan keyakinan kita. Bila kita baca sedemikian rupa, sekarang ni kakak-kakak dan makcik-makcik faham bahawa bila kembali ni, tak baliklah dalam dunia. Kembali kepada Allah, tak balik dah. Terimalah, hadapilah seorang-seorang depan Allah Ta'ala. Tak ada orang yang boleh tolong melainkan dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga amal saleh kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kalau 6 perkara ini dapat diamalkan, mulia di sisi Allah Ta'ala, mulia di sisi para malaikat. Kemudian Allah ampunkan dosanya dan Allah akan permudahkan menyebut kalimah la ilaha illallah di akhir hayat nanti. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca ia beberapa kalimat tak kala hendak matinya, masuk syurga. Barang siapa boleh ataupun dapat membaca kalimat-kalimat ini ketika diambang kematian, waktu sakratul maut, orang yang muhtadar atau muhtadir,
sedang dihadirkan, sedang hadir menemui Allah. Disebut muhtadir ataupun muhtada, orang yang dihadirkan untuk bertemu dengan Allah. Orang yang muhtadir ini, orang yang nak hadir bertemu Allah ini, bacalah La ilaha illallahul halimul karim 3 kali. Mana kita rasa kita dah Allah Subhanahu wa taala nak ambil kita. Kalau hamba Allah yang terpuji, ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda. Kalau yang terbaik datang malaikat dah bisikkan, aku nak cabut nyawa kamu. Kalau kita ni barangkali susah sampai tahap itu. Sebagaimana Nabi SAW menyebut, ada seorang datang sedang masuk. Fatimah Zahra kata, siapa pula datang? Iaitu malaikat maut. Maka Nabi SAW telah nampak malaikat maut sebagai tetamu Allah yang diminta izin untuk mencabutkan nyawa baginda Rasulullah SAW. Begitu juga bagi mereka yang terpuji, yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah dah tunjukkan satu utusannya untuk mencabut nyawa. Ini berita baik bagi dia. Tapi bagi kita ni, kita amalkan laqad ja'akum. Kalau tidak boleh beramal dengan laqad ja'akum, itu petanda-petanda bahawa kita semakin hampir menemui mati. Sempatlah kita nak semayang, kita nak bertaubat dalam masa 40 hari. Itu petanda bahawa kita nak mati. Tak tahulah 40 hari besok ke, hari ni ke, lepas ni ke, itu hak Allah. Tapi mengikut riwayat, di antara tak boleh baca sehingga 40 hari, sudah ada tanda-tanda. Sebab sesungguhnya satu daun yang berada suatu pokok, kalau kita baca Daqaiqul Akhbar, daun pokok itu sudah jatuh dalam sempuh. Bila daun itu jatuh, nama kita ialah namakan Syukri Najib telah jatuh. Malaikat maut dah tahu dah. Malaikat maut, kita ada nama kita dalam sepohon pokok yang begitu rimbun di Arash. Yang mana nama-nama kita sini semua dah ada. Dia bila jatuh saja daun tersebut, selama dalam masa tempoh 40 hari, bahawa orang yang ada di muka bumi ini, dia akan mati. Malaikat dah tahu dah. Macam mana malaikat boleh tahu orang ni nak mati? Adakah setiap orang nak mati Allah arahkan? Gitu. Hari ini orang ni nak mati, malaikat pergi cabut nyawa. Dia ada petanda dia. Iaitu petanda dia ada sepohon pokok yang begitu rimbun, dan setiap makhluk Allah di muka bumi ini ada sudah tertulis. Bila dia jatuh ni, maka orang ni ada petanda-petanda dia ni memang orang kata paci ni buang tabiat. Sebenarnya jasadnya ada di bumi, tapi hakikatnya sudah jatuh di atas. Dia akan nampak kelainannya. Oleh sebab itu, barang siapa yang beramal laqad ja'akum, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba Allah ini seolah-olah dapat mengetahui tanda-tanda, supaya ianya dapat bersedia berhadapan dengan Allah Ta'ala. Berhadapan dengan Allah. Ini disebut dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Dan kita ini juga telah diterjemahkan dalam bahasa Jawi lama, asalnya kita Arab, dan telah disyarahkan juga oleh Syekh Jalaluddin As-Sayuti, Al-Hafiz Jalaluddin As-Sayuti, kitab tersebut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Tu orang kata 40 hari itu, ialah 40 hari telah jatuhnya daun tersebut. Oleh sebab itu malaikat dah tahu dah. Maka daun tersebut bila terjatuh telah dituliskan tarikh kematiannya. Oleh sebab itu malaikat tahu, lepas ni siapa mati, lepas ni siapa mati, siapa nak cabut nyawa. Kerana itulah telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jeffrey tahu daun ni bila nak jatuh? Kita tak tahu. Nama kita di atas, di sisi Allah Ta'ala, kita tak tahu. Oleh sebab itu kita berhati-hati. Setiap ternampak saja daun jatuh, maka kita mengingatkan sebelum jatuhnya nama kita.
yang ditulis, maka kuat-kuatlah beramal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Baca la ilaha illallahul halimul karim 3 kali. Dan alhamdulillahi rabbil alamin 3 kali. Tabarakalladzi biyadihil mulku yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita dapat baca waktu nak meninggal dunia ni, insya-Allah Allah pemudahkan menyebut kalimah Allah. Jangan kita bila nak mati, Allahu akbar. Bila nak meninggal dunia ni, contohnya lepas semayang, lepas semayang kita berzikir alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian panggil orang rumah, dia kata rasa tak apa, sihat. Ambil minyak angin, Allah meninggal. Meninggal dalam keadaan selepas semayang. Allah muliakan. Kalau kita betul-betul dalam keadaan kita jaga, Allah jaga kita. Bila kita tak jaga Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tak pedulikan kita. Tapi kalau kita jaga Allah, jagakan syariatnya, maka Allah jagakan kita supaya kita ni mati dalam keadaan yang terbaik. Dan barang siapa memohon Allah Subhanahu Wa Taala syurga 3 kali, berkata syurga, hai Tuhanku, masuk olehmu akan dia syurga. Dan barang siapa minta berlindung daripada api neraka 3 kali, kata neraka, hai Tuhanku, lepaskan dia daripada neraka. Nabi SAW telah bersabda yang diriwayatkan daripada Al-Imam At-Tirmizi radhiyallahu an. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala Allah al-jannata 3 marrat qalatil jannah Allahumma adkhilhu al-jannah, wa man istajara minan nari qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar. Rawahu At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memohon syurga Allah 3 kali. 3 kali. Oleh sebab itu ada ulama menyusun zikir. Mula-mula kita baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Guru saya Syekh Muhammad Hajjar, seorang ulama daripada Suria, kemudian berhijrah ke Madinatul Munawwarah, dan beliau tidak pernah tinggal semayang duha di dalam Masjid Nabawi, dan juga takbiratul ihram pertama semayang 5 waktu, dan meninggal dunia pada tahun 2006. Saya tak sempat jumpa. Saya sempat jumpa tahun 2005. Yang terakhir 2006 beliau meninggal dunia. Mana 2006 saya dah sampai Melaka. Meninggal dunia. Alhamdulillah beliau dapat disemadikan di Baqi Al-Gharqad. Bukan senang boleh tanam di Baqi. Dia bukan orang Saudi, tapi beliau adalah orang Syria. Jadi beberapa kitab yang telah dihadiahkan kepada saya, di antara kitab Fathul Alam, Bustanul Arifin, Amalan-amalan harian, seorang yang warak dan tawaduk. Ramai anak murid beliau. Beliau menyusun zikir, di antaranya lepas semayang supaya Allahumma ajirni minan nar, baca Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah sebanyak 3 kali, sebagaimana hadis ini. Allah muliakan beliau. Tak pernah meninggalkan takbiratul ihram pertama, dan tidak pernah meninggalkan sembahyang duha di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga meninggal dunia. Allahu akbar. Allah muliakan. Jadi bila kita baca sedemikian rupa, qalatil jannatu, syurga berkata, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah, ya Tuhanku, masukkanlah ia ke dalam syurga. Siapa yang minta, syurga sendiri minta. Maka bila kita baca Allahumma inni as'alukal jannah ini, kita yakin bahawa syurga menjawab sekarang ini, ya Allah, masukkanlah ia ke dalam syurga. Bukan kita yang minta, syurga yang minta. Syurga yang tak ada dosa apa, minta supaya Allah masukkan, pasti masuk. Nanti kalau nak masuk, kena jaga betul-betul. Wa man istajara minan nar, bila seseorang itu minta perlindungan daripada api neraka,
salasa marrat, 3 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirhu minan nar. Qalatin nar, maka neraka ni menjawab. Neraka ni terus memohon pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma, ya Allah, ajirhu, lepaskanlah ia, selamatkan ia, orang yang baca ni, minan nar, daripada api neraka. Kita baca Allahumma ajirni minan nar, bukan sekadar adat, tapi kita baca yakin, Allahumma ajirni minan nar, neraka dah minta ke Allah Ta'ala, Allahumma ajirni minan nar, neraka minta ke Allah Ta'ala, jauhkan kita daripada ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, tersebut dalam satu riwayat daripada Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza kana yaumu harrin, apabila musim panas, Allah Subhanahu wa taala telah mendengar dan melihat kepada penghuni langit dan penghuni bumi. Allah sentiasa melihat, Allah sentiasa mendengar, tapi nak menunjukkan satu penumpuan yang khusus Allah berikan, iaitu ketika mana musim panas, Allah pandang dengan pandang sungguh-sungguh. Fa iza qala al-'abdu la ilaha illallah ma ashadda harra hadzal yaum, Allahumma ajirni min harrin nari jahannam. Apabila musim kemarau, musim panas, maka seorang hamba ini bila berkata, ma ashadda harra hadzal yaumi, ya Allah, dia kata, bila dia berkata la ilaha illallah, bila panas saja, ini dia ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila musim ataupun kita terasa panas, siapa-siapa kerja haji sekarang panas, jangan sebut yang lain, sebutlah la ilaha illallah. Bila sebut la ilaha illallah, ini hamba ni sebut la ilaha illallah, panasnya pada hari ini, ya Allah, ajirni min harri nari jahannam, lepaskanlah aku daripada panas api nerakamu. Maka Allah Subhanahu wa taala terus jawab, qala Allah azza wa jalla li jahannama, maka Allah berwahyu, Allah berfirman kepada neraka jahannam, inna abdan min ibadi istajara bi minki, hambaku telah minta kepadaku supaya dijauhkan daripada kamu. Wa inni ushhiduka, sesungguhnya aku ushhiduki, sesungguhnya aku mempersaksi kepada engkamu wahai nerakaku, anni qad ajartuhu, sesungguhnya aku lepaskan dia. Bila musim panas, ini panas-panas, bila negeri Melaka lu panas-panas, dosa apa neraka ni, Melaka ni kata, panas itu kan, sampai pedas hujan, sampai air keruh tak hujan, panas, buat maksiat apa ni? Kita sebut la ilaha illallah, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Allah, kalau itu yang banyak kita ucapkan, tertanda orang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada neraka, aku telah lepaskan ia daripada neraka. Kalau berlakulah dalam keadaan kita ni, dalam keadaan kemarau panas yang bersengatan, ucaplah kalimah tersebut, la ilaha illallah, Allahumma ajirni min nari jahannam, maka Allah akan perintahkan neraka, iaitu aku telah lepaskan dia. Sampai ini diajarkan menerusi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana yaumun syadidul bardi, tiba-tiba musim sejuk, kita berada dalam musim sejuk, dulu pernah sejuk, tak laku aircon. Musim panas, semua orang nak aircon. Kalau musim sejuk, kipas yang gergasi pun tak pasang, sejuk. Bila sejuk, Allah Subhanahu wa taala memandang dan mendengar kepada penduduk langit dan bumi apabila seorang hamba itu berkata la ilaha illallah ma ashadda barda hadzal yaum, la ilaha illallah, dia ucapkan sejuknya hari ini, Allahumma ajirni min zamharira jahannam, ya Allah, jauhkanlah aku daripada zamharir jahannam, iaitu nama zamharir. Zamharir inilah neraka jahannam yang paling sejuk, neraka jahannam yang paling sejuk. Qala Allahu li jahannam, maka Allah
berfirman pada neraka jahanam, sesungguhnya hamba-hambaku ini telah meminta kepadaku daripada dijauhkan daripada neraka Zamharir. Engkau wahai nerakaku, sesungguhnya aku mempersaksikan kepada engkau wahai nerakaku, sesungguhnya telah aku selamatkan dan lepaskan. Maknanya kalau dia terlampau sejuk, maka kita membaca la ilaha illallah Allahumma ajirni min zamhariri jahannam. Min zamhariri, sebagaimana dalam surat Ad-Dahri, zamharira. Itu sebab kita baca pagi Jumaat. Bila kita baca pagi Jumaat, memohon pada Allah Ta'ala, karena hari Jumaat akan berlakunya kiamat. Kalau berlaku kiamat, maka kita minta pada Allah Ta'ala dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan jauhkan daripada api neraka. Sama ada neraka jahanam ataupun zamharir, iaitu neraka yang paling sejuk. Neraka paling sejuk. Ini di antara amalan-amalan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita sambung akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita dan digolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا ألطف بنا واجمع شملنا بحبيب لنا فعليه السلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا ربنا أنت راحمنا وشافعنا حين يوم الندم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو يسقي لنا عند حوض المنى فهنيئا لنا بجوار الإمام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في النداء جاءنا به يا سعدنا فأجاب لنا أمتي يا سلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله قد صفى وقتنا ورغد عيشنا به يا بختنا ووفانا المرام لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله من أراد بنا وبمجمعنا حسبنا ربنا عند كيد الأنام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا أحينا بالتقى في الدنا من عذاب قنا
لنا خاف الزحام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقان بيننا في مقار السلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا اغفر لنا ومشايخنا ولإخواننا المسلمين يا سلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله واحفظ عن ديننا من ديون حمينا واختما بالتقى عند حسن الختام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله والصلاة من سما وعلى زار رب العلا حاز أعلى المقام لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام لا إله إلا الله دواؤنا لا إله إلا الله شفاؤنا لا إله إلا الله آخر كلامنا لا إله إلا الله آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah malam ni ada di Duyung.